Salam, saya Irfan Haziq dari kelas DSB 1A dan bersama rakan-rakan saya Muhammad Khairul Anwar, Muhammad Azrul Naim, Muhammad Fikri Hamzah dan Muhammad Alif Rizkin akan menerangkan faktor persekitaran geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban. Pengenalan persekitaran geofizikal di Tanah Melayu. Definisi geofizikal. Geografi fizikal terdiri daripada pelbagai elemen. Ini termasuk kajian interaksi bumi dengan matahari, musim, komposisi atmosfera, tekanan dan angin atmosfera, ribut dan gangguan iklim, zon iklim, iklim mikro, kitaran hidrologi, tanah sungai dan sungai, flora dan fauna, lulu hawa, hakisan, bahaya semula jadi, gurun, glasier dan lapisan ais, kawasan pesisir, ekosistem, sistem geologi dan banyak lagi. Lazimnya, sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan kawasan persekitaran geografi tertentu. Laut Cina Selatan dan Selat Melaka mengelilingi Tanah Melayu. Hal ini menjadikan laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, China dan India, melalui kegiatan perdagangan. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Peradaban Malaysia adalah penyelaman peradaban majmuk melalui difusi budaya. Tanah Melayu mempunyai iklim dan kedudukan geografi yang terlindung daripada bencana alam. Selepas itu, Melayu Ditro membentuk rumpun etnik Melayu di seluruh kepulauan Asia Tenggara yang kini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina. Bermula pada zaman batu dan zaman gangsa, masyarakat dari Indochina dan daerah-daerah lain telah berhijrah ke semenanjung Tanah Melayu. Ia dikenali sebagai Melayu Pesisir, Melayu Jati dan Melayu Ditro, mempunyai corak yang lebih sistematik, mendiami kawasan pesisiran pantai Winstead 1961. Suasana ini secara tidak langsung telah mempengaruhi jiwa tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras. Hal ini kerana punca rezeki yang mudah, hasil dari tanah yang subur, laut yang kurang bergelora dan hutan yang kaya dengan sumber makanan yang mustahilkan masyarakatnya ditimpa kebuluran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anwar BHMD. Nombor matrik saya 17 DSB 21F 1035. Akan menceritakan mengenai faktor persekitaran geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama, klimatologi. Klimatologi mengaji corak peredaran haba, interaksi lautan, darat serta pelbagai lagi. Seperti nombor 1, kesan peristiwa cuaca mempengaruhi kehidupan manusia di satu wilayah ataupun tempat. Yang kedua, penting menentukan corak iklim kawasan tertentu. Yang ketiga, kesan pemakaian. Keempat, kesan seni bina. Pembinaan geografi dalam seni bina rumah Melayu tradisional. Pembinaan mengambil kira faktor iklim, adat dan budaya di Malaysia. Selain itu, semua bangsa dan kaum rumah tradisional berlainan mengikut geografik. Masyarakat yang duduk di kawasan sejuk, seni binanya mampu adap dengan cuaca sama juga dengan kawasan yang panas. 1. Sentiasa sejuk. Lubang angin diterapkan dalam rekaan di lantai, papan, atas tingkap dan bumbung. Yang kedua pula, rumah tinggi lebih selamat. Dibina atas faktor keselamatan seperti mengelak dari binatang buas dan bencana alam seperti banjir. Yang ketiga, anjung. Tempat berehat, ia lambang betapa orang Melayu mementingkan adat dan tata tertib masyarakat.
Seterusnya, geografi dalam pemakaian. Baju Melayu diamalkan sejak dahulu lagi. Perkataan ini juga membawa makna memakai dengan teratur, beretika, bersopan santun, gemilang seni dengan adat dan suasana budaya. Seperti rekaan yang pertama, membezakan orang Melayu dari beragama tradisi, iaitu ananisme. Yang kedua, jati diri. Yang pertama, pelindungan, memelihara anggota badan daripada keadaan cuaca panas. Yang kedua, tingkah laku, menunjukkan berbangga dengan busana yang dikenakan pada tubuhnya dan berstatus tinggi. Yang ketiga, penciptaan, dipengaruhi iklim, pengaruh masyarakat, budaya dan agama. Dan akhir sekali, rekaan, tidak terlalu longgar dan tebal. Bentuk pakaian diubah mengikut musim dan bahan menyerap peluh. Sumber rujukan. Yang pertama, daripada Z-Docs, jati diri dalam busana Melayu tradisional. Yang kedua, di Wikipedia, klimatologi. Yang ketiga, daripada Astro Awani, gaya hidup. Yang keempat, properti guru, properti guide, inspirasi rumah. Itu saja slide saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azhar Naim bin Saiful Abdul Rahman dan nombor kad matrik saya ialah 17 DSB 21F1010. Saya akan membentangkan tentang faktor persekitaran geofizikal yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama, muara Sungai Melaka yang dalam. Muara Sungai Melaka ini membolehkan kapal-kapal dapat melabur dengan mudah. Contohnya, dapat menurunkan barang-barang dagangan. Negara seperti China, India dan Amerika Syarikat akan berdagang di Selat Melaka. Seterusnya ialah mendapatkan barang keperluan. Mereka ini akan mencari timah, logam dan rempah ratus di Selat Melaka. Seterusnya ialah bentuk muka bumi Melaka. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bakau dapat menjadikan petunjuk kepada kapal yang melalui Selat Melaka, menjadi benteng pertahanan sebagai panduan kapal dagang, menjadi tempat pengawasan yang strategik untuk mengawasi keselamatan Selat Melaka. Seterusnya ialah kedudukan geografi Semenanjung Tanah Melayu. Terlindung dari Pulau Sumatera yang menggalakkan pertumbuhan plankton, iaitu tumbuhan yang menjadi makanan haiwan laut. Ia menggalakkan pertumbuhan laut. Contohnya, siput, kerang dan tiram mutiara. Selain itu, kulit dan cengkerang kauri pernah dijadikan mata wang yang meluas sebelum mata wang logam diperkenalkan ketika itu. Sumber maklumat, buku nota penghayatan etika peradaban dan https://online.anyflip.com/oygw/mobile/index.html. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri Hamzah bin Asmida. Nombor matrik saya 17DSB21F1022. Jadi hari ini saya nak borak pasal faktor geofizikal mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Tapi sebelum tu, seperti yang kita semua ketahui, etika dan peradaban di Malaysia terdiri daripada pelbagai faktor, antaranya geofizikal dan juga kepelbagaian budaya. Tapi apa kena-mengena tiga benda ni? Jadi, pertama sekali, Malaysia mempunyai bentuk muka bumi yang strategi kerana ianya terletak di antara laluan pedagang daripada timur dan barat. Seperti yang korang semua boleh lihat pada gambar yang tengah-tengah tu.
Itu adalah Lautan Selat Melaka, iaitu laluan para pedagang daripada timur dan juga barat. Jadi secara tidak langsung, ianya telah menjadikan Malaysia ni pada suatu ketika dahulu adalah tumpuan mata dunia untuk berdagang. Selain daripada itu, bentuk muka bumi yang strategi juga menyebabkan Malaysia ni terlindung daripada tiupan angin monsun timur laut dan barat daya. So, seperti yang korang boleh nampak pada gambar sebelah kanan tu, gambar tu menunjukkan bagaimana Lautan Selat Melaka ni terlindung daripada tiupan angin monsun timur laut dan barat daya. Oleh itu, Malaysia pada suatu ketika dahulu ni menjadi tumpuan para pelanggan dari seluruh dunia untuk berdagang di situ. Jadi, apakah kesinambungan antara semua benda ni? Jadi, kesinambungannya, struktur muka bumi yang strategi mendorong kepada Malaysia menjadi pusat persinggahan para pedagang dari seluruh dunia. Jadi apabila para pedagang dari seluruh dunia ni dah berkumpul di suatu tempat, akan berlakunya satu fenomena percampuran bangsa dan budaya, atau lebih spesifiknya amalgasi. Jadi apabila amalgasi ni wujud, ia juga memberi sumbangan lah dalam pembentukan etika dan budaya di Malaysia. Jadi itulah bagaimana salah satunya faktor geofizikal ni mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini. Jadi itulah kisahnya. Dan ini adalah sumber rujukan saya, www.met.gov.my, Pendidikan Cuaca Fenomena Cuaca. Okey kawan-kawan semua, nama saya Muhammad Alif Rizkin bin Muhammad Haris Kamaroski daripada kelas DSB 1A. Nombor matrik saya 17 DSB 21F 1001. Tadi kawan-kawan saya sudah menerangkan tentang pendahuluan dan juga isi. Dan kini saya pula ingin menerangkan tentang kesimpulan. Terdapat banyak isi yang boleh kita pelajari di dalam kesimpulan ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui bahawa tanah Melayu terletak di laluan perdagangan timur dan barat, yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing, dan ia juga menjadi penyambung pasaran perdagangan utama dunia, iaitu mempunyai dua pedagang, iaitu pedagang India dan juga pedagang Cina. Isi yang kedua yang boleh kita pelajari ialah kita juga dapat mengetahui bahawa muara sungai Melaka yang dalam, ia membolehkan dan menyenangkan kapal-kapal melabur dengan mudah, sama ada kapal besar atau kapal kecil. Isi yang ketiga yang dapat kita pelajari ialah tempat pertemuan angin monsun timur laut dan barat daya. Melaka mempunyai kelebihan kerana menjadi tumpuan angin monsun timur laut dan barat daya. Isi yang keempat kita dapat pelajari ialah kita dapat mengetahui bentuk muka bumi Melaka yang berbukit pukau, yang menjadi petunjuk kepada pedagang-pedagang asing yang hadir ke Melaka. Isi yang terakhir, kita juga dapat mengetahui tentang tanah Melayu yang terlindung daripada tiupan angin monsun, dan dengan keadaan ini membolehkan kapal dagang, kapal besar dan juga kapal kecil datang ke Melaka dan juga tanah Melayu dengan senang dan mudah.